Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 26 Mac 2021 bersama saya Lia Amira Anorikos. Berita utama, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak 62 juta ringgit kepada Jabatan Hutan Sarawak bagi aktiviti penanaman semula pokok dalam usaha membaik pulih hutan dan landscape di negeri ini. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, pendekatan itu penting dalam memastikan kelestarian sumber hutan. Berucap semasa majlis sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Negeri Sarawak 2021 di Taman Tasik Bukit Siol, Kuching pada Jumaat, beliau menambah Kerajaan Sarawak juga menyasarkan 1 juta hektar untuk ditanam dengan pelbagai spesies pokok komersial melalui pembangunan hutan industri menjelang tahun 2025. Kerajaan negeri telah meluluskan sebanyak 62 juta melalui bajet RM12 kepada Jabatan Hutan Sarawak. Di samping itu, peruntukan juga datang daripada SES Fund. Ini adalah untuk kita membuatkan aktiviti penanaman semula pokok dan ialah untuk kita menaikkan pulih keadaan hutan dan juga landscape kita. Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri berkata dasar hutan antarabangsa iaitu Forest Restoration A Path to Recovery Wellbeing yang disambut pada tahun ini amat bertepatan sekali. Katanya dengan adanya dasar ini akan menggalakkan kita menjaga hutan kita bagi generasi akan datang. Sebenarnya Sarawak adalah merupakan penyumbang tertinggi kepada liputan hutan di Malaysia, dengan kadar peratusan sebanyak 42% atau 7.7 juta hektar daripada keseluruhan negara Malaysia. Tambah Datuk Petinggi Abang Zohari, peratusan tertinggi liputan hutan ini membolehkan Malaysia berjaya mengekalkan kehijauan hutannya di dunia. Dalam majlis sama semasa berucap, Pengarah Jabatan Hutan Sarawak Datu Hamdin Mohamad berkata, Sarawak menyasarkan untuk menanam 35 juta pokok menjelang tahun 2025. Kita yakin kita dapat mencapai sasaran ini kerana pada tahun 2020 yang lepas, negeri Sarawak telah berjaya menanam sebanyak 10.4 juta pokok. Pada tahun ini, sehingga 26 Mac 2021, hari inilah, kita telah menanam sebanyak 3.15 juta pokok dan telah menduduki tangga teratas bagi carta penanaman oleh semua negeri di Malaysia dalam menjayakan kempen penghijauan Malaysia ini. Datuk Hamdin menambah pihaknya telah menerima peruntukan khas daripada Kerajaan Persekutuan berjumlah 4 juta ringgit untuk pelaksanaan kempen penghijauan Malaysia pada tahun ini dan menerima 300,000 ringgit daripada Sarawak Energy Berhad SEB untuk program restorasi di batang air. Terdahulu dalam program berasingan, Ketua Menteri menerima 2 kunjungan hormat di pejabat beliau Wisma Bapa Malaysia Kuching. Kunjungan pertama daripada Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Muhammad Shahabuddin Omar ditemani Timbalan Setiausaha Persekutuan Sarawak Norizan Jili. Pertemuan tersebut adalah bersempena persaraan Datuk Muhammad Shahabuddin pada 3 April ini setelah berkhidmat hampir 2 tahun bermula 2019. Semasa ditemu bual media, beliau merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ketua Menteri di atas kerjasama, bantuan dan segala sokongan yang telah diberikan selama perkhidmatannya di negeri Sarawak. Jadi saya membuat kunjungan hormat untuk melahirkan rasa terima kasih saya sebagai Setiausaha Persekutuan kepada Datuk Petinggi YB Ketua Menteri di atas kerjasama, bantuan dan segala sokongan yang telah diberikan kepada saya dan seluruh penjawat-penjawat awam persekutuan yang bertugas di negeri Sarawak semasa saya berkhidmat. Sejurus selepas itu, Ketua Menteri menerima kunjungan daripada pihak Maybank Islamic Berhad dan Tabung Baitul Mal Sarawak untuk menyaksikan penyampaian zakat perniagaan bagi tahun kewangan 2020. Penyerahan telah dilakukan oleh Pengurus Besar Maybank Wilayah Sarawak Nasir Han kepada Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datu Misnu Taha mewakili Tabung Baitul Mal Sarawak.
Hadir bersama di majlis ringkas tersebut adalah Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak, Datuk Abang Muhammad Shibli, Abang Muhammad Naili. Sementara itu, menurut Datuk Misnu, beliau amat bersyukur kerana setiap tahun pihaknya akan menerima zakat daripada badan-badan perniagaan seperti bank-bank untuk keperluan pembangunan ummah di Sarawak dan berharap usaha murni sedemikian dapat diteruskan. Pada masa yang sama, saya menyuruh kepada mana-mana badan lain supaya dapat sama-sama menyumbang dalam zakat dan sebagainya demi untuk pembangunan rumah kita di Sarawak. Dan di samping itu, tuan-tuan semua, tidak lama lagi kita akan menyambut Ramadan. Oleh itu saya mohon umat Islam supaya memberi perhatian kepada segala SOP dalam kita menyambut Ramadan. Saya dimaklumkan semalam bazar Ramadan telah diizinkan dan juga kita akan mengeluarkan satu perkeliling berhubung dengan garis panduan solat tarawih dan witir dan tadarus untuk bulan Ramadan. Manakala di Saribas, Ahli Dewan Undangan Negerinya Muhammad Razi Sitam telah tampil untuk menyantuni mangsa kebakaran di Kampung Hilir Supa yang berlaku pada Isnin lepas. Prihatin dengan beban ditanggung mangsa, beliau telah menyumbangkan bantuan kewangan berjumlah RM3,500, manakala Ahli Parlimen Betong Datuk Robert Lawson Chuat menyumbang sebanyak RM5,000 yang disampaikan wakil beliau iaitu Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Dr. Richard Rapu. Ketika ditemu ramah UKAS, Muhammad Razi berkata beliau telah memohon kepada pejabat daerah Betong untuk memberi keutamaan dalam urusan pembinaan baru rumah mangsa. Untuk meringankan beban mangsa kebakaran ini, saya dari Pusat Khidmat Dun Saribas dan juga daripada masyarakat Ahli Parlimen kita Datuk Robert Lawson membantu sedikit sumbangan untuk menginginkan beban mereka. Tapi untuk rumah ini sempat bincang dengan pihak pejabat daerah dengan DO Puan Sophia di Jebak sendiri. Kita mohonlah agar mangsa ini diberi keutamaan dari segi bantuan bina baru rumah tersebut. Dan kita haraplah mangsa kebakaran beri ruang dan masalah kepada pejabat daerah itu untuk mengurus dan mentadbirlah bantuan tersebut. Sementara itu, Dr. Richard ketika ditemu ramah berkata kerajaan negeri melalui pusat khidmat akan sentiasa berusaha dan bekerjasama dengan pihak pejabat daerah supaya kerja-kerja untuk membantu membina semula rumah mangsa dapat disegerakan. Manakala di Meluan, Adunya Roland Duan Jubin telah membuat lawatan tapak projek skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARES di rumahnya Leh Masil, Lepong Bilat, Sungai Mujuk, Julau. Tujuan lawatan tersebut adalah bagi meninjau lokasi fasa 6 projek SARES itu untuk menentukan lokasi stesen jana kuasa solar di kawasan tersebut. Yang aku berunding, pemulai hari itu, cuba aku bertemu dengan Datuk Seri Esteban Rudi, minta ke kita itu program SARES tu. Meri kita itu solar. Jadi, ia bersetuju. Ngau penemu aku, yang lagi SARES tu, aku mai, siku hari gawai SARES kita, DE kita ke incas menua ulu itu, Wat Rofino, diri, kedua lagi, sama ngawai gawa, Pak SARES megak, datai itu, ngambil kenerang kita lagi, berkini gaya atur, gaya adu sedak tentang projek SARES tu. Dalam pada itu, beliau memberitahu agar semua pihak bekerjasama semasa pelaksanaan projek tersebut dijalankan nanti. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.